Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar kelas fikir amanah. Jadi seperti biasa pada setiap hari Khamis kamu akan bersama-sama dengan cikgu untuk sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR bagi mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 2 KSSM Pendidikan Khas. Untuk hari ini, kita masih lagi dalam unit yang ke-6 iaitu gitar semula. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 6.1 gitar semula bahan buangan iaitu kertas. Standard pembelajaran 6.1.3 melaksanakan projek gitar semula daripada kertas. Yang pertamanya adalah kempen, yang kedua mengumpul bahan, yang ketiga mengelaskan, yang keempat menghasilkan projek dan yang kelima adalah pameran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, anda semua akan dapat menjelaskan dua kepentingan mengitar semula bahan buangan daripada kertas kepada alam sekitar. Yang keduanya, anda semua dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua aktiviti yang boleh dijalankan melalui program sambutan Hari Gitar Semula peringkat sekolah. Sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, sebaiknya kita bersama-sama membacakan doa belajar. Tadahkan tangan kamu dan marilah kita berdoa bersama-sama dengan cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imami muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan doa belajar. Sekarang, marilah kita bersama-sama mengikuti sesi PDPR pada hari ini. Kepentingan aktiviti gitar semula. Tahukah kamu bahawa untuk menghasilkan 1 tan kertas, sebanyak 17 batang pokok di hutan terpaksa ditebang? Ya, benar. Itulah yang perlu kita lakukan bagi mendapatkan hasilnya iaitu kertas. Kertas yang kita gunakan pada hari ini ianya dihasilkan daripada pokok ataupun daripada kayu. Tahu atau tidak kamu bahawa 1 tan itu bersamaan dengan 1000 kilogram? Jadi untuk menghasilkan 1000 kilogram kertas, ia memerlukan 17 batang pokok. Apabila pokok-pokok di hutan telah ditebang, maka ia akan meninggalkan kemusnahan yang sangat teruk di kawasan tersebut. Seperti yang kamu tahu bahawa hutan merupakan tempat tinggal dan habitat semula jadi bagi pelbagai jenis unggas dan fauna. Haiwan seperti gajah, monyet, harimau, beruang, kura-kura dan sebagainya kehilangan tempat tinggal. Dan ini akan menyebabkan kepupusan haiwan dan pelbagai jenis fauna. Tahukah kamu bahawa badak sumbu Sumatera di hutan negara kita, Malaysia, telah pupus beberapa tahun yang lalu? Itulah puncanya. Ianya berpunca daripada penebangan pokok dan juga pemburuan secara haram. Apabila hutan-hutan ini ditebang, ia akan menyebabkan suhu di kawasan tersebut akan meningkat. Seterusnya menyebabkan kesan pemanasan global. Dunia akan menjadi semakin panas dan ianya sekaligus menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar.
Jadi, itulah pentingnya kita untuk melakukan kitar semula bahan daripada kertas. Aktiviti mengitar semula bahan daripada kertas dapat mengurangkan penebangan pohon-pohon dan pemusnahan hutan bagi menghasilkan kertas. Sekarang, cikgu akan menerangkan kepada kamu berkaitan dengan projek kitar semula yang boleh dijalankan di sekolah. Sebelum itu, sebagai percambahan ilmu kepada kita semua, tahukah kamu bahawa pada tanggal 11 November setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Kitar Semula Kebangsaan oleh Kerajaan Malaysia? Benar. Hari Kitar Semula Kebangsaan akan disambut pada setiap 11 November setiap tahun. Jadi pada tarikh berkenaan, kebanyakan daripada sekolah-sekolah yang terdapat di Malaysia akan menjalankan sambutan Hari Kitar Semula peringkat sekolah dan akan menjalankan projek-projek kitar semula ataupun program-program yang melibatkan kitar semula. Sekarang, apakah kepentingan Hari Kitar Semula ini? Ianya yang pertama memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepentingan amalan 3R, iaitu Reduce, Reuse and Recycle. Yang keduanya, ia menggalakkan pembudayaan amalan 3R sebagai langkah paling penting dan berkesan dalam menguruskan sisa pepejar secara mapan demi generasi akan datang. Dan yang ketiganya, ia menerapkan minda kelas pertama kepada masyarakat dalam menjadikan amalan 3R sebagai budaya dan amalan harian. Sekarang kita lihat, ada seorang pelajar perempuan yang cantik. Ia mengatakan bahawa pada 11 November tahun 2018, sekolahnya akan menyambut Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan. Sempena hari tersebut, beberapa aktiviti dijalankan di sekolah sepanjang minggu. Sekarang, mari kita ikuti apakah aktiviti yang dijalankan di sekolah pelajar berkenaan bagi menyokong projek kitar semula sempena Hari Kitar Semula Kebangsaan ini. Ayo kita lihat apakah aktivitinya. Antara aktiviti yang dijalankan semasa Hari Kitar Semula peringkat sekolah berkenaan adalah iaitu yang pertamanya pada hari Isnin adalah kempen. Kempen ini merupakan satu taklimat oleh pegawai dari Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam tentang kepentingan pelaksanaan pengasingan sisa pepejal daripada punca untuk menyokong kempen kitar semula. Sekiranya kamu masih mengingati pada beberapa tahun yang lalu, di sekolah kita ada satu taklimat yang dijalankan oleh pegawai dari Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal tentang kepentingan amalan kitar semula. Sekolah kita juga telah dibekalkan dengan tong sampah kitar semula untuk kita semua sebagai pelajar dan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Sulaiman melaksanakan amalan kitar semula. Selain daripada kempen, apakah lagi yang boleh dijalankan pada sambutan Hari Kitar Semula peringkat sekolah? Mari kita lihat yang seterusnya. Pada hari Selasa, murid-murid bergotong royong membersihkan kawasan sekolah. Sampah sarap dikumpulkan di suatu kawasan. Pernah atau tidak kamu melaksanakan aktiviti gotong royong di sekolah? Pasti kamu semua pernah melaksanakan aktiviti bergotong royong di sekolah. Pada ketika aktiviti bergotong royong dijalankan, sampah-sampah sarap dikumpulkan di suatu kawasan. Aktiviti yang seterusnya yang boleh dijalankan semasa program sambutan Hari Kitar Semula peringkat sekolah adalah mengelaskan bahan. Mengelaskan bahan ini bermaksud semua sisa kitar semula yang telah diasingkan daripada sampah
akan dikumpulkan mengikut kumpulan seperti kertas, kaca, tin aluminium dan juga plastik. Keempat-empat jenis bahan ini boleh dikitar semula bagi menghasilkan produk yang baru. Masih ingatkah kamu berkaitan dengan jenis dan juga warna tong sampah kitar semula? Apa kata kita mengingat semula jenis tong sampah kitar semula? Tong sampah yang berwarna biru adalah digunakan untuk membuang sampah ataupun bahan yang diperbuat daripada kertas. Tong sampah yang berwarna coklat ataupun perang ianya digunakan untuk bahan-bahan seperti kaca. Kemudian tong sampah berwarna jingga ataupun berwarna oranye selalu kita sebutkan. Ianya digunakan untuk membuang sampah seperti tin aluminium, tin keluli dan juga plastik. Seharusnya kamu mengingati warna-warna tong sampah ini dan kegunaannya. Aktiviti yang seterusnya adalah menghasilkan projek. Di sekolah berkenaan pada hari Khamis, sisa kitar semula yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk pertandingan mereka cipta antara kelas. Sekiranya kamu pernah melihat kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan, jabatan swasta ataupun sekolah-sekolah sering menjalankan aktiviti pertandingan reka cipta daripada bahan kitar semula. Hadiahnya sangat lumayan. Dan sekiranya kamu berbakat, kamu juga boleh menyertai aktiviti pertandingan reka cipta daripada bahan kitar semula ini. Dan pada hari Jumaat, sekolah berkenaan mengadakan satu pameran bagi menunjukkan atau mempamerkan hasil pertandingan mereka cipta murid-murid sekolah berkenaan. Sebenarnya ada berbagai-bagai jenis hasil yang boleh kamu cipta daripada bahan kitar semula. Cuba kamu lihat gambar-gambar yang cikgu sertakan dalam slide ini. Terdapat berbagai jenis hiasan yang telah dihasilkan mengikut kreativiti murid berasaskan daripada bahan-bahan yang dibuang ataupun bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Ianya sekaligus akan menghasilkan suatu produk yang boleh dijual selain ia juga dapat menajamkan lagi kreativiti dan minda kamu semua. Kesimpulannya untuk sesi PDPR kita pada hari ini, aktiviti kitar semula kertas membantu untuk mengurangkan penebangan pokok bagi menghasilkan kertas. Kertas-kertas yang dikitarkan semula dapat menghasilkan kertas yang baru sekaligus mengurangkan kesan penebangan pokok. Kitar semula juga membantu mengurangkan kesan pemanasan global dan memastikan alam sekitar bersih dan juga indah. Haiwan dan juga pepohon dapat hidup dengan sempurna di atas muka bumi ini tanpa ada gangguan. Yang ketiganya, ada pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan sepanjang tempoh sambutan Hari Kitar Semula peringkat sekolah seperti ceramah kempen kesedaran kitar semula. Yang keduanya adalah gotong royong pembersihan kawasan sekolah. Yang ketiga, aktiviti pengumpulan bahan yang boleh dikitar semula. Dan pertandingan menghasilkan barangan daripada bahan yang boleh dikitar semula. Aktiviti-aktiviti ini secara tidak langsung dapat membantu menambahkan lagi kefahaman kita terhadap aktiviti kitar semula selain dapat membantu menjaga kelestarian alam sekitar supaya bersih dan indah. Ianya juga dapat menjadikan kita lebih kreatif. Kita telah sampai pada penamat sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap dan berdoa supaya kita dapat berjumpa lagi pada sesi PDPR akan datang.
Cikgu doakan kamu supaya sihat sejahtera dan terhindar daripada ancaman penyakit COVID-19. Pastikan kamu memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu doakan kamu semua gembira selalu bersama keluarga. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.